Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda bersama saya lagi dalam sesi PDPR online kelas seni visual 3 dan 4. Baik, untuk kelas PDPR kita pada pagi ini, kita akan sambung lagi tajuk kita bidang seni halus. Tajuk 2, seni lukisan, bahagian yang ketiga. Baik, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi PDPR kita pada hari ini. Baik, kita teruskan dengan aliran Neoclassicism yang berlaku sekitar tahun 1740. Okey, macam mana apa suasana pada zaman ini? Okey, kita tengok aliran dan gaya aliran Neoclassicism. Okey, aliran utama seni visual di Eropah pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Okey, untuk pengetahuan kamu, aliran dan gaya Neoclassicism ni merupakan antara aliran utama lah seni visual di Eropah. Okey, antara ciri-ciri zaman Neoclassicism ialah antara contoh-contoh ataupun penghasilan lukisan lebih kepada aspek moral dan bertujuan untuk menyemarakkan sikap patriotik dalam kalangan rakyat. Terusnya, aliran gaya Neoclassicism ni juga dia bertujuan untuk menghidupkan kembali kegemilangan era klasik melalui mata pelajaran sejarah, hikayat Rom dan hikayat Yunani. Macam mana suasana hikayat Rom? Boleh tengok kat sini. Ini contoh hikayat Rom dan ini suasana hikayat Yunani. Kalau kamu ingat kembali macam mana yang saya ceritakan pada bahagian yang pertama dulu, hikayat-hikayat ni merupakan contoh legenda-legenda pada zaman dahulu lah. Cerita-cerita pada zaman dahulu. Okey. Baik, kita teruskan dengan aliran dan gaya Neoclassicism. Kebanyakan karya-karya zaman Neoclassicism ni dia menggunakan media-media kering seperti pastel, kapur, arang, pen dan dakwat. Dia sama juga macam aliran yang sebelum ni lah. Sebab yang kita belajar ni merupakan aliran lukisan. Okey, teknik yang biasa digunakan pada zaman ini ialah garisan selari, hatching, silang pangkah, cross hatching, gurisan dan gosokan. Macam mana garisan selari? Garisan selari ni contoh macam ni. Silang pangkah macam ni, cross hatching. Okey, kebanyakan karya-karya pada zaman ini dia lebih kepada bentuk figura manusia, bentuk tubuh manusia. Okey. Dia kebanyakan pelukis pada zaman ni dia gemar menggambarkan sejarah pakaian klasik iaitu Yunani kuno. Walaupun mereka berada pada abad ke-18 tapi mereka lebih kepada gaya-gaya pakaian klasik. Baik, kita teruskan dengan tokoh pelukis. Baik, kita teruskan dengan tokoh pelukis pada zaman Neoclassicism. Yang pertama kita ada Anton Raphael Mengs yang hidup sekitar tahun 1728 sehingga tahun 1799. Okey, Anton ni dia dilahirkan pada 22 Mac 1728 di Auxerre, Bohemia. Okey, Anton ni merupakan antara pelukis terkenal yang aktif berkarya di Dresden, Rom dan Madrid. Baik, kita tengok contoh-contoh karya daripada Anton ni. Okey, yang pertama kita ada Portrait of William Burton Cunningham yang dilukis kita tahun 1754 dan 1755. Kalau kita tengok kat sini dia karya ni kita tengok dia mungkin menggunakan media pastel. Okey, yang kedua kita ada The Ascension yang dilukis kita tahun 1755
hingga 1766. Dia tak ada tarikh yang tetap Okey, karya ni dilukis menggunakan pensel hitam dan pensel putih. Okey, baik, kita ada tokoh yang kedua iaitu Joseph Wright. Joseph Wright ni dia hidup sekitar tahun 1734 sehingga 1797. Okey, Joseph dilahirkan pada 3 September 1734 di Derby, England, dan beliau ni merupakan antara pelukis-pelukis portrait dan landscape. Okey, kita tengok contoh karya Joseph. Yang pertama kita ada Part of the Colosseum Scene in Sunlight yang dilukis sekitar tahun 1774. Okey, kita tengok kat sini. Okey, yang kedua kita ada lukisan Landscape Study Development from a Blood yang dilukis sekitar tahun 1770. Baik, kita pergi kepada pelukis kita yang seterusnya iaitu Antoine Jean Gros yang hidup sekitar tahun 1741 sehingga 1807. Okey, dia ni merupakan antara pelukis wanita yang dilahirkan pada 16 Mac 1771 di Paris, Perancis. Antara karya-karya beliau ni dia banyak bertemakan tentang sejarah. Okey, kita tengok contoh karya, macam mana karya beliau. Okey, tengok yang pertama, dia ada Napoleon at the Battlefield of Eylau yang dilukis sekitar tahun 1807. Ini berkisahkan tentang sejarah peperangan Napoleon. Baik, kita pergi kepada karya yang kedua. Okey, The Death of Timophes. Okey, yang dilukis sekitar tahun 1798. Nampak? Dia juga menggambarkan suasana peperangan ataupun perlawanan. Baik, kita pergi kepada aliran seterusnya iaitu aliran Romanticism. Okay, romantis. Yang berlaku sekitar tahun 1742. Baik, kita tengok sikit tentang ciri-ciri aliran dan gaya zaman romantism. Okey, aliran ini muncul di Eropah pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Okey, karya aliran ini dia lebih kepada menampilkan lukisan yang bersifat romantik seperti sebuah tragedi, sejarah dan pemandangan alam semula jadi. Kalau kamu tengok kat sini, kat sebelah sini, dia lukisan ni lebih kepada lukisan yang bertemakan kepada misteri. Sebab nampak pelik kan lukisan dia. Okey, antara aliran dan gaya romantism ni memberi tumpuan kepada emosi dan suasana, iaitu termasuk dalam kerohanian, imajinasi, misteri dan semangat. Okey, dia berbeza-beza lah lukisan dia, kebanyakan berbeza-beza, termasuk landscape, agama, ada revolusi, dan dia memaparkan kepada keindahan yang tenang serta damai. Okey, ada juga misteri, ada juga tentang kerohanian. Okey, gaya aliran romantism ni dia lebih kepada media, menggunakan media-media seperti pastel, kapur, arang, pen dan dakwat. Baik, ini merupakan antara tokoh-tokoh aliran romantism ni. Okey, yang pertama kita ada Francisco Goya. Okay, Francisco ni dia hidup sekitar tahun 1746 sehingga tahun 1828. Francisco ni dilahirkan pada 30 Mac 1746 di Aragon, Spanyol. Dia ni dianggap sebagai pelukis yang penting lah pada zaman aliran ini, iaitu pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19.
Baik, kita tengok contoh karya Francisco. Yang pertama kita ada Portrait of Gabriel Goya. Ini portrait dia sendirilah. Okay, portrait zaman muda kemungkinan dia. Yang dilukis sekitar tahun 1824. Yang kedua kita ada Josefa Bayeu. Okay, yang dilukis sekitar tahun 1805. Ini gambar portrait dia. Okey, kita pergi kepada tokoh yang kedua aliran romantism ni, iaitu William Blake. William Blake ni dia hidup sekitar tahun 1757 sehingga tahun 1827. Dia dilahirkan pada 28 November 1757 di London, England. Dia turut diakui lah sebagai penyumbang dalam bidang sastra dan seni lukisan. Baik, ini contoh lukisan beliau, The Bridge in a City, yang dilukis sekitar tahun 1784. Ini contoh dia figura manusia. Yang kedua kita ada contoh karya beliau, The Chamber on the Wall, yang dilukis sekitar tahun 1820. Ini. Okey, seterusnya pelukis aliran romantism. Yang seterusnya kita ada Caspar David Friedrich yang hidup sekitar tahun 1774 hingga tahun 1840. Ini gambar beliau lah, gambar lukisan beliau. Dilahirkan pada 5 September 1774 di Greifswald, Jerman. Beliau ni dianggap sebagai salah seorang pelukis Jerman yang paling penting dalam generasi dia. Contoh lukisan beliau, kita ada yang pertama, Self-Portrait of a Young Man. Ini gambar portrait yang pertama. Dan yang kedua, kita ada Adolf Gottlieb Friedrich. Itu contoh lukisan beliau. Ini contoh lukisan yang ketiga, View of Cana with Moon Rising. Dilukis kita tahun 1805 sehingga tahun 1806. Okey, itu antara contoh-contoh pelukis zaman romantism. Baik, setakat itu saja sesi PDPR kita pada kali ini. Kita akan sambung sesi PDPR kita pada bahagian yang keempat di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.